ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kemudahannya kita dapat berkumpul sekali lagi minggu ini seperti mana minggu yang lepas untuk membincangkan satu atau dua hadis daripada hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kebanyakan daripada kita di sini tahu bahawa kita start belajar hadis di kelas ini dari belakang, iaitu hadis nombor 42, 41, 40, 39. Hari ini insya-Allah 39 dan 38. Jadi sebab ikut sunnah tu, ikut cara tu, kita akan belajar hari ini insya-Allah hadis ke-39 dulu. Dan kalau kita ada masa, kita akan masuk dalam hadis ke-38. Okey, jangan terasa tertinggal sebab kita start dari belakang. Bermakna banyak lagi kelas akan datang insya-Allah. Itu mungkin berita baik bagi setengah orang, berita buruk bagi setengah orang. Kita lamanya nak habis itu. Lamanya nak habis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu semua orang ada ke matan ataupun teks hadis 40? Okey, siapa yang tak ada? Ini diberikan percuma oleh center ni, IDP. Apa yang kita harapkan supaya kita boleh sumbang baliklah kepada center ni, dan supaya kita boleh buat banyak program-program lain. Jadi ada, saya tahu ada tabung ke mana-mana ke, just make it available dekat luar untuk siapa-siapa yang rasa nak beli buku ni dengan harga RM50 ke, itulah. Okey, alhamdulillah. Pas buku-buku kan. Okey, style kelas kita, sebab kita ada orang baru macam biasa, style kelas kita ialah sangat free, relax, boleh berhenti bila-bila, boleh tanya soalan yang berkaitan lah. Okey, siapa nak baca matan hadis yang ke-39? Angkat tangan. Tak. Okey, kasih dia. Siapa nak cuba? Hadis ke-39, pendek je. Arab itu? Arab je. Zaliha nak try. Bismillah. Okey, apa maksud dia? Siapa nak baca maksud pula? Syekh depan. Hasan, apa maksud dia? Fokus sikit. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan. Dalam kurungan yang terjadi bagi disengajakan dan kesalahan kerana lupa dari umatku dan apa saja yang dipaksakan terhadapnya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain itu. Alhamdulillah. Hadis ni hadis Hasan. Sebab tu saya minta Hasan yang apa dia Hasan? Siapa yang tahu apa maksud Hasan? Tak apa. Nanti kita tanya. Okey, saya ulang. Sesungguhnya Allah mengampunkan untukku, kan dia sebut umat aku, betul tak? Bagiku Allah mengampunkan ataupun ampun ke membiarkan? Memaafkan. Okey, maaf ampun. Okey. Sesungguhnya Allah memaafkan bagiku untuk umatku apa yang mereka tersilap ataupun kesalahan, apa yang mereka lupa, saya rephrase ni, dan apa yang mereka dipaksakan. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Okey. Sebab kita pernah belajar mustalahul hadis, kita pernah belajar dulu, at least 50% daripada student kelas ni pernah belajar istilah-istilah hadis dulu. Boleh tak kita belajar hadis sikit tentang istilah dalam hadis ni? Apa maksud dia? Okay, apa maksud hadis hasan? Secara umum, jangan jawab dulu. Nanti saya tak ada chance tak. Ada 5 syarat hadis sahih. Kita simpan kat sini sebab nanti kita nak guna untuk hadis ke-38 nanti. Ada 5 syarat. Kalau kita nak kata ini hadis sahih, ada 5 syarat. Apa dia? Nombor 1. Siapa nak try? Jangan malu, try je. Sanad dia bersambung. Okey, doktor kata sanad. Dalam hal sanad, sambung. Nombor 2. Semua faham tak sanad sambung tu maksud apa? Tak faham Bermaksud, kalau saya kata saya mendengar dari brother Rizal. Rizwan, sorry. Nama adik saya Rizal Rizwan. Saya mendengar dari brother Rizwan bahawa brother Rizwan mendengar daripada brother Asif, bahawa dia mendengar daripada Syekh di Mekah, bahawa Nabi berkata something. Sangat bersambung tak? Saya dengar dari dia, betul. Saya pernah jumpa dia kan? Dia kawan saya. Dia dengan dia kawan kan? Jadi satu kelas lah. Boleh buat apa lah, boleh bantu ke adik-ipar kan? Tapi masalahnya, dia mendengar, kononnya dia kata mendengar dari Syekh di Mekah. Ada isu, sebab apa? Abang ni tak pernah pergi Saudi. Dia tak pernah pergi umrah, tak pernah pergi haji, betul? Sky. Masya Allah. Cuma masalahnya ini 1400 tahun dulu. Bermakna ada terputusnya sanad. Bermakna the chain of narrator is broken. Jadi kalau nak kata cerita atau kisah hadis sahih, sanadnya mesti bersambung. Itulah nama sanad, iaitu chain lah sebenarnya, rantai. Nombor 2, apa dia syarat hadis sahih? Brother, nak cuba? First time. Masya Allah. Nama apa tu? Azhar Nazaruddin. Macam pernah tengok dalam YouTube lah. Takutlah kalau ustaz-ustaz besar datang. Stres saya. Dah lah, memang kat luar tu ada syekh saya. Dia yang ajar saya hadis. Ustaz tu ada dengar-dengar tak? Ustaz Razali Tahir kan? Dia yang ajar saya hadis. Lebih kurang kena dekat 20 tahun dulu. Dan sekarang dia tengah kat luar tu dengar-dengar saya cakap. Kan susah kan? Macam guru besar depan belakang ni kan? Cek dia cakap mana? Memang ketak sikit. Sanadnya bersambung. Lagi? Perawi yang dipercayai. Perawi ataupun pencerita. Pastilah pencerita yang baik dari segi secara peribadi, dia mesti baik. Cukup ke kalau dia perawi tu baik? Tak cukup. Perawi tu mesti ingat ataupun jagalah, ataupun jaga dia punya source.
Ada perawi dia mengajar. Ada syekh ni, ustaz-ustaz mengajar daripada buku kan. Dia tulis buku ni, dia dengar daripada ni, kadang-kadang dia dengar daripada doktor, dia dengar, dia tulis ni. Hadis ni aku dengar daripada Rizwan, hadis ni saya dengar daripada doktor, betul kan? Tiba-tiba lepas 5-6 tahun, rumah saya terbakar ke, dekat airport saya hilang buku tu. Apa jadi pada saya? Saya masih orang yang baik, InsyaAllah. Amin. Tapi saya sudah kantoi dalam bab ni. Itu saya sudah dekat sikit. Tak dengar kan? Now better. Now okay? Sorry lah kalau sakit telinga sabar Lepas tu dia cakap tunggu sikit lah. Dia macam dramatik sikit. Mana ni? Bukan suara saya. Apa ni sesuai macam puisi tau. Sesuai baca syair. Jadi saya masih baik, tetapi saya sudah kurang jagaan. Okay. Nombor 4, apa syarat dia? Dia mestilah tidak ganjil. Dalam bahasa Arab dia beri syarat tidak ganjil. Dan nombor 5, dia tidak ada illah. Tak apa, yang ini jangan pergi dekat-dekat sangat. Biar dulu, at least kita faham yang 4 utama ni. Kita dah faham ni, faham ni. Jadi tak faham kan? Apa maksud ganjil? Cepat sangat. Apa beza kalau you buatkan sini dengan diorang dengar apa? Saya buat kat sini. Kalau awak slowkan sini, saya akan slow juga. So kena sabar Apa maksud ganjil? Macam ni. Saya cerita pada Rizwan, saya cerita pada Syekh ni, pada doktor, pada Zaliha. 4 orang anak muda saya. Semuanya cakap bahawa meriwayatkan lah, kisah saya lah, bahawa saya berasal dari Ipoh. Syekh ni ajar anak murid dia, oh Dr. Jeffrey berasal dari Ipoh, Dr. Jeffrey berasal dari Ipoh, Dr. Jeffrey berasal dari Ipoh, Dr. Jeffrey berasal dari Kampar. Dia kata Kampar tu kat Perak kan, Ipoh pun dalam Perak. Tapi ada problem tak dengan Syekhah ni, dengan binah ni? Ada problem kan? Tapi dia juga belajar dari saya, confirm. Memang sanadnya bersambung. Tetapi dia ada problem sikit, mungkin dia salah dengar. Ipoh dengan Kampar kan dekat bagi telinga dia lah. Ipoh, Kampar, oh dekat. Mungkin silap dengar kan? Kan? Ataupun berasal dari Parit. Tahu Parit? Dekat Perak ada Parit. Dia kata ni Parit, Paris. Silap dengar. Jadi dia punya riwayat bersambung. Perawinya baik, dia orang baik. Dia juga ingat Paris. Dia dengar Paris dan dia tulis pun Paris. Tak ada masalah, buku dia ada, tak terbakar pun buku dia. Tetapi cerita dia ganjil sikit. Sebab lagi 3 orang cakap bila satu, awak cakap B. Jadi riwayat ni dipanggil riwayat syaz, ganjil. Jadi dia akan turun pangkat, kurang sahih lah. Tadi kita kata syarat untuk sahih, awak tak boleh ganjil. Jadi hadis yang awak riwayat sahih, dhaif. Sebab ganjil. Betul. Kalau kata tadi, example yang sama, katalah dia kata dekat Perak, dia pergi Ipoh. Itu dikira ganjil ke tak? Tak. Mungkin ada specification pada apa yang dia faham. Jadi yang 23 orang ni belajar dari saya hari ni, saya cerita umum je. Dia mungkin dengar dari saya later. Dan saya khususkan kisah Perak saya tu. Saya kata Ipoh. Jadi so, dia pun sahih juga lah. Sahih. Tak lari. You can compromise. Dan tak boleh compromise di mana Kampar ke Ipoh. Sebab there's no one answer. There's no two answers. It's either you Kampar or Ipoh. Paris ataupun Paris. Dia panggil dhaif. Bukan palsu sebab dia bukan sengaja palsukan. Maudhu' means palsu. Dia bukan sengaja. Dia bukan penipu untuk memalsukan hadis. Sangat jauh. Tapi dia cuma tersilap. Kenapa saya cerita perkara ni? Sebab ada kaitan dengan hadis ni. Okey. Bunyi hadisnya ialah, sesungguhnya Allah
mengampunkan bagi aku. That problem ni lah bagi aku. Li tu, lam, ya. Rasa tak? Cuba bulatkan. Boleh je conteng, tak apa. Rupa-rupanya hadis tu jadi macam ni. Seperti yang kita faham, Nabi Abu Zar dan Ibnu Abbas. Ini hadis yang kita ada tu. Macam ni jalur ya. Di sini ni okey lah, perawi okey, tak ada masalah. Di sini yang meriwayatkan daripada dia ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orang ni bernama Abul Abbas. Nama tak penting untuk hafal ingat botak ni. Botak dia tadi. Abul Abbas ni ada 2 jalur tau, kisah yang pasal adanya li. Ada li. Maknanya Allah, kenapa tahu Allah ampun kita semua? Oleh tu hadis ni, Allah mengampunkan kita semua kerana Nabi. Faham tak? For Nabi punya sake tau. Allah mengampunkan kita semua atas 3 perkara. Kalau kita terlupa, kita kena paksa, ataupun kita tersilap. Kenapa Allah ampunkan? Li, kerana aku, Nabi kata. Kalau ikut hadis ni, bermakna Allah ampunkan kita kerana Nabi. Jadi bila diorang cek balik sanad ni, rupanya ada problem. Problemnya kat mana? Ada 2 jalur yang mengisahkan pasal adanya li ni. Jalur ini ada problem sebab ada seorang memang problem lah. Satu daripada perawinya ada problem, iaitu dia ada problem. Okay? Jadi jalur ni kita ambil dah hari ni. Tetapi dalam jalur Ibnu Abbas ni, okey, semuanya okey. Kecuali Abul Abbas sahaja yang ada li. Yang ini semua tak ada li. Bermakna Allah mengampunkan atas umatku apa yang mereka lupa, yang mereka tersilap, yang mereka dipaksa. Jadi apa jadi pada riwayat ni? Sekarang saya nak tanya yang pandai-pandai ni. Riwayat ni dipanggil riwayat syaz ataupun ganjil. Jadi matan yang digunakan oleh Imam Nawawi ni ialah matan yang syaz. Tapi bagi orang yang tak kaji habis-habis, dia terima saja, no problem, sebab dia ubah sikit saja. Tapi ahli hadis sangat detail. Kita semua belajar kan banyak kali, sangat detail apa yang awak dengar. Bayangkan perangai ahli hadis ni, diorang buat kerja ni bukan seorang dua, dengan perangai kita yang forward, WhatsApp, Telegram, Facebook kan. Terus ada forward, siapa yang ada? Aku dapat daripada family kan. Mana dia dapat? Mana hadis ni sahih ke tak? Mana aku tahu? Oh macam tu pula. Kita main forward dulu. Dari mana kau dapat ni? Entahlah, aku pun lupa. Teruk tak kita ni? Bermakna kita ni 1% pun tak ada daripada orang punya diligence kan. Orang punya semangat untuk menjaga perkataan yang sahih ni 1% pun tak ada. Tengok orang ni punya menjaga, they get this answer, which is riwayat Isya. Jadi mungkin Abu Abbas silap dengar. Mungkin. Okey. Tapi kenapa Imam Nawawi ambil riwayat matan yang syaz ni? Sebab yang lain tu semua tak ada kan? Kenapa Yes. yang syaz? Okey. Jadi ulama-ulama ada yang kaji satu hadis. Ini namanya kajian satu hadis. Satu matan, tengok jalur-jalur dia. Okey. Ada agak-agak ada berapa hadis dalam dunia yang sahih? Unik hadis. Lebih kurang 10,000, lebih sikit 10,000 ke 20,000 unik hadis. Sebab apa? Satu jalan ni dia bagi satu hadis lah. Dan ini hadis nombor 2, nombor 3, faham tak? Setiap ni, sebab tu ingat tak?
ulama ini menghafal 10,000 hadis, ulama ini hafal 500,000 hadis. Bukan teksnya 500,000, tetapi sanad yang diingat. Bermakna kalau saya macam Brother Rizwan belajar daripada doktor, daripada Zaliha, daripada Asif, daripada saya, okay? Kisah yang sama, dia dikira ada 4 hadis. Sebab 4 cikgu ni. Jadi dia sudah hafal 4 hadis, matan satu je, innamal a'malu binniyat contohnya. Tapi dia orang akan anggap dia ada 4 hadis dalam matan. Okey. Sebab tu banyak sangat kita dengar 500,000, 1 juta. Diorang panggil Imam Ahmad ni ulama 1 juta hadis lah. Hafal. Betul? 1 juta jalan for one hadis. Sometimes one hadis ada 50 jalur, but the same story je. Sometimes dengan sedikit variation, sedikit perbezaan macam ni, untukku, bagiku. Jadi imagine lah kalau nak kaji satu hadis dengan semua sanad. Agak Imam Nawawi sempat dia belajar semua ni. Jadi Imam Nawawi pun seorang ahli hadis yang hebat, tetapi mungkin hadis ini dia tak kaji macam ni. Dia mengambil semangat hadis tu, dia sampaikan. Oops. Maknanya yang mengkaji sampai 7 tu kemudian selepas Imam Nawawi. Yeah. Ataupun ada hadis, ada jalur-jalur tak sampai kepada Imam Nawawi. This is a very intricate thing tau. Awak kena duduk belajar satu hadis je, belajar semua jalur yang wujud, cek balik. Siapa yang salah? Di mana silap? Boleh tak? Jadi yang Hasan tu sebabkan dia syaz atau dia jatuh tahap satu. Tak. Hasan tu sebab ikut semua jalur yang ada, dengan ini jalur dia. Salah seorang daripada ini ada masalah dengan, ingat tak saya kata semua ini ada, kita panggil hadis sahih. Tapi hadis sahih atas sekali, bahawa ada hadis hasan namanya, kemudian baru dhaif pula. Ini tingkatan Hadis hasan ialah satu je, simple je. Hadis hasan ini okey, ini okey, ini okey, ini okey, tapi ada masalah dekat sini. Secara umum itu maksud hadis hasan. Itu perawinya ingat tapi problem sikit kadang-kadang. Kadang-kadang lupa, kadang ingat. Contohnya lah, faham tak? Orang ni baik tapi dia ingat, tapi kadang-kadang dia lupa bawa buku ke. Faham tak? So it's not about dia selalu buat salah. Kadang-kadang buat salah, kadang-kadang tak buat salah. Jadi hadis tu akan turun pangkat sikit. Dia panggil hadis hasan. Itu penerangan singkat saya lah. Ceritanya lebih panjang, tapi secara umum kita faham macam tu. Bila kata hasan je, dia bawah sikit dari sahih. Dia fikir gitu. Tapi dia tetap sahih, dia terima dalam hukum. Tak ada masalah. Maknanya kalau syaz, dia tak mungkin jadi hasan, dia akan terus jadi dhaif. Betul. So jalur ini Syah, dia panggil dhaif lah jalur ini. Tapi kan mesti hasan. Maksud dhaif kan? Bermakna dia tengah ambil umum. Dia tak kaji lagi yang 7. Macam mana kita tahu dia syaz? Setelah tahu jalur-jalur lain, baru kita tahu dia syaz. Dengan ilmu yang itu sekarang sepatutnya jadi dhaif lah. Betul. Tapi kalau doktor strike Lee tu, dia jadi sahih. Kena buang Lee tu, ada banyak jalur lain yang tak ada Lee. Sesungguhnya Allah mengampunkan umatku terus. Tak ada untuk bagi aku, because of me. Tak ada. Kalau ni Mas Mari tak ada kan? Bagiku, tak ada bagiku Tapi dari umatku ada buku dari umatku. Dia betul wanis. kan? Tak ada kan bagiku? Brother, yang tajawazan apa maksudnya? Let go, lepas, tak ada apa-apa. Maafkan lah dalam mengampun dia. Fatwa. Okey, bagus. Khata'ah maknanya kesilapan. Okey tak sedikit perbincangan hadis? Jangan banyak-banyak nanti pening. Tapi okey kan? Boleh ulang kan? Ini syarat maksudnya. Syarat-syarat untuk hadis tu sahih. Kita tak apa kita bagi berada ni seminit daripada hidup kita. Hidup. Nama tu? Hafiz. Okey. Untuk ada 5 syarat untuk apa-apa cerita diterima
terutamanya dalam ilmu, dalam agama lah. Okey, Nabi kata kan, ada 5 syarat. Nombor 1, sanadnya mesti bersambung, iaitu manusia dengan manusia yang cakap tu. Kan kita dengan Nabi jauh kan. Untuk Imam Bukhari sini, Nabi kat atas ni. Lebih kurang 200 tahun beza. Imam Bukhari kata, Nabi kata something, dia mesti ada chain kan. Kau dengar dari siapa? Dia dengar dari siapa? Betul tak? Ada lebih kurang 4 atau 5 generasi antara Bukhari dengan Nabi. Jadi Bukhari mesti dengar daripada orang yang dia kata dia dengar. Orang tu mesti dengar kan. Boleh tak tiba-tiba Imam Bukhari terus dengar daripada Abu Hurairah, iaitu sahabat Nabi? Logik tak? Tak logik kan? Sebab tak jumpa. Imam Bukhari hidup pada zaman 200-an. Mati 256. Dia mati 256 Hijrah. Dengan Nabi 11 Hijrah kan mati ataupun wafat. So ada banyak generasi ni. Jadi Imam Bukhari tak pernah jumpa sahabat, tak pernah jumpa tabi'in. Jadi kalau dia kata aku mendengar tabi'in berkata, bermakna sanadnya sudah terputus. Okay. Macam kata saya mendengar dari moyang saya, tak logik. Moyang saya dah lama mati, saya tak pernah jumpa pun dia. Bermakna jalur tu sudah terputus. Okay. Daripada seorang ke seorang. Nombor 2, orang yang menceritakan dengan orang yang baik. Saya dengar daripada Rizwan, Brother Rizwan dengar daripada Brother Asim. Kan? Orang ni mesti baik, orang ni mesti baik, orang baik. Nabi kata. Kalau daripada satu jalur tu ada seorang orang yang memang suka menipu, jahat, tak solat, maka cerita itu gugur. Faham tak? Habis. Walaupun awak baik, tapi antara awak dengan awak ada seorang yang menipu. Tak sure lagi betul ke awak ni dengar dari dia. Faham tak? Sebab brother ni tak pernah jumpa Asim ni. Ada satu perantara kita orang ni. Tapi orang ni kuat menipu. Jadi mungkin dia just make up the story lah kan. Tipu je apa-apa. Perawi kena baik. Nombor 3, perawi baik saya tak cukup, dia mesti ingat ataupun menjaga dia punya source. Ingat dari segi ingatan, terjaga dari segi buku ataupun kertas tu. Okay? Ada waktu orangnya baik tapi dia sudah hilang buku. Buku yang dia tulis tahu, aku dengar dari siapa ni, hilang. Jadi dia dah mula kurang ingat. Jadi dia cuba-cuba saja apa yang dia ingat. Bermakna orang tu sudah kurang ingat ataupun kurang jaga. Nombor 4, riwayatnya mestilah tak ganjil daripada riwayat orang lain. 10 orang kat sini yang dengar kuliah saya ni, 10 orang kata kita belajar hadis ke-39. Seorang kata kita belajar hadis kedua. Okay. Jadi walaupun dia baik, betul tak? Dia ingat dekat buku dia tulis hadis nombor 2. Dia garis-garis lagi, highlight semua kan. Biasanya saya perempuan kan, dia highlight semua kan. Dia orang baik, dia ingat, dia tulis betul-betul. Sanad dia bersambung, dia dengar saya datang kelas hari ni, tak tipu. Tapi dia ganjil daripada orang lain, mungkin dia salah faham, salah dengar. Jadi kita tolak riwayat. Hari ini kita belajar hadis 39. Okay. Dan tidak ada elah itu kecacatan dalam matan ataupun sanad. Itu benda yang dalam sikit lah. Saya nak masuk dalam. Okey tak? Baik, good. Dia dapat 1 thumb up. Saya dapat. Settle one ni. Tapi ini akan datang balik untuk hadis yang kedua nanti simpan dalam kotak fikiran. Alright. So apakah yang Allah ampunkan? Ada 3 perkara. Silap, kedua lupa, kena paksa. Kan? Ini kita tengah belajar pasal dalam dia matan lah Allah ampunkan bagi kita. Siapa ada contoh? Kalau tersilap, silap apa? Contoh tersilap, tak sengaja. Silap khata'a tu, al-khata'a tu ialah tak sengaja lah sebenarnya. Silap. Contohnya tertumpah air atas kapet. Allah ampunkan orang macam tu.
Tapi mak bapak kadang-kadang tak ampun kan. Tapi mahal. Itulah contoh tersilap. Dia bukan saya saja anak kita ambil ni, bapak tengok pak, tengok. Kan? Itu sengaja memang patut kena. Saya telak isi tempat kosong. Tersilap, tersepak, jatuh. Kan? Allah ampunkan atas kesilapan macam tu. Contoh, dalam tidur pukul orang salah tak? Pukul orang. Okay. Padamkan dalam tidur. Pukul orang salah tak? Salah. Dalam tidur saya terpukul awak, boleh tak? Boleh. Saya tidur, saya pusing, kena muka awak. Boleh kan? Salah tak saya? Tak salah. Sebab memang saya tak sengaja padam muka awak kan? Jadi itu namanya tersilap. Silap. Tetapi bukan semua jenis silap awak lepas. Yang terlepas ialah pengampunan dari Allah sahaja. Allah tak bagi dosa atas kesilapan-kesilapan ni. Tetapi hukum antara manusia tetap berjalan. Contohnya bunuh tanpa sengaja. Allah ampunkan awak tak, sebab awak tak sengaja. Tetapi ada tak dari segi kemanusiaan, undang-undang dunia kena tak something? Kena bayar. Dia panggil blood money kan. Kena bayar juga. Dia panggil duit biar darah lah. Saya dah terbunuh, saya kena bayar something. Allah ampunkan, tapi semua manusia tak semestinya settle. Tapi hukum dunia lain, Allah ampunkan lain. Lupa. Antara yang tak tersilap ataupun tak sengaja ni apa? Lambat sembahyang subuh kan? Tak plan lah. Dan letak alarm semua dah pasang, tapi bangun pukul 7 pagi. Allah ampunkan. Tetapi Allah kata, Nabi kata dalam hadis yang sahih, ampun memang settle dah, tapi awak kena buat something. Apa ni? Dan itulah dipanggil, itulah kafarah kepada awak punya tak sembahyang subuh pukul 6 tadi. Apa dia? Kita semua akan sebut qada lah kan. Sebenarnya tak wujud pun isu tu. Isunya ialah solat. Awak tak dapat solat, awak bangun je, awak solat. Simple as that. Kalau macam kerana jahilah, kerana dulu tak ada kesedaran Islam, lepas tu sekarang baru sedar, itu kena buat balik yang dulu ke ataupun awam termasuk dalam silap? Okay, sebab silap kan, dah sebut qada kan. Timbul soalan lain. Kalau dulu 20 tahun tak solat, nak kena qada balik tak? Ada dua pendapat. Satu pendapat, setiap kali solat ganti balik solat yang sama, supaya terharap-harap diganti balik. Lepas main Zuhur sekarang, Zuhur dulu. Asar sekarang, Asar dulu. Asar bayar balik kan. Tapi ada lagi pendapat dan saya lebih cenderung pada pendapat tu. Cerita dulu tu cerita dulu. Sekarang buat apa yang Allah suruh, iaitu buat yang baik, buat yang wajib, kemudian buat yang sunat, dengan harapan Allah ampunkan yang dulu. Dan itu lebih pada pendapat saya, lebih dekat dengan kebenaran daripada duk bayar-bayar hutang itu. Allahu a'lam. Okey. Lupa bayar zakat. Lupa. Tahu-tahu je dah takbir raya dah. Zakat ni tak bayar. Itu standard ramai orang. Betul kan? Apa lagi lupa contoh? Lupa solat lah. Lupa solat kan? Kadang-kadang lupa nak wuduk, dia terus semayang. Apa perlu dia buat? Dari segi dosa dengan Allah settle, tapi dia kena ganti solat dia. Kena buat balik bila dia ingat kan? Dia ingat balik okay, dia akan wuduk dan dia solat bila saja masa yang dia lupa. Simple dari sebenarnya hadis ni, tak susah kan? Dan kita semua macam pernah dengar kena paksa. Contoh kena paksa. Kena paksa, apa contoh? Kena paksa minum arak. Okay, dalam hal paksa ada 4 komponen. Paksa.
saya paksa Asif untuk minum arak. Asif terus berkata, kenapa saya kena paksa dengan Dr. Jeffrey? Kenapa kau minum? Ia kena paksa. Okay. Kalau kau tak minum jadi apa? Tak tahu, tapi kau kena paksa. Itu tak dikira paksa, itu dikira suka-suka. Dia guna alasan nama saya, saja nak try. Nak test. Take advantage, ambil kesempatan. Paksa ada 4 komponen. Pemaksa, yang dipaksa, okay. Kedua, the one who's forcing, orang yang kena force. Ugutan tu. Nombor 3 lah apa jenis ugutan. Dan nombor 4, apa yang disuruh. Apa paksa buat apa. Alright. So pemaksa mestilah orang yang strong, ada power. Adik dia umur 2 tahun cakap kat dia, abang minum arak, nanti saya bunuh abang. Betul tak? Bunuh bahaya. Antara mati dan minum arak, mana lagi teruk? Antara nyawa dan mabuk, mana lagi okey sikit? Dari segi dosa. Dosa mabuk ke dosa mati? Dosa menyebabkan kematian dengan dosa minum arak, mana lagi teruk? Yes, mati lebih teruk. Sebab Islam datang dan kita kena jaga nyawa. Antaranya kan, makasih kan, nyawa. Mabuk boleh tahan lagi, sabar sejam dulu, okey kan, insyaAllah. Sebab kalau darurat boleh minum kan. Untuk jaga apa? Jaganya nyawa. Betul kan? Sebab nyawa nombor 1. Mabuk okey, layan. Tapi adik dia umur 2 tahun, pemaksa tu tak ada power pun, cakap je. Jadi dalam hal ni tidak ada tak wujud unsur paksaan semua. Okay. Yang dipaksa pula mestilah orang yang lagi lemah daripada maksa. Logik lah kan? Kan? Takkanlah saya paksa bapak saya kata saya kena paksa dengan anak saya. Kan? Doesn't make sense. Okay? Ugutan tu mestilah real, boleh dilaksanakan. Contohnya ada pistol kat sini. Minum arak sekarang. Okey, real. Memang saya boleh tembak ni. Dan apa yang dibuat tu, rupa-rupanya bukan semua jenis paksaan kita boleh buat. Ni nak cerita ni, boleh buat kalau kena paksa. Tahu tak cerita Ammar bin Yasir? Radhiyallahu anhu. Dia dipaksa untuk kufur, untuk sebut perkataan kufur kepada Allah. Dia buat, salah tak dia masa tu? Nabi kata tak ada masalah kan? Dan Nabi kata apa? Kalau mereka datang lagi paksa kau sebut perkataan yang sama. Faham tak? That means you can do it repeatedly to save yourself, to save your nyawa. Okay. So dalam hal dipaksa, ada hal-hal tertentu yang walaupun dipaksa awak tak boleh buat. Okay, sekarang ni untuk nyawa awak, saya nak awak bunuh satu orang lagi. Tak boleh. Awak kena korbankan nyawa awak. Sebab nyawa dengan nyawa sama taraf. Kenapa nyawa dia lagi murah dari nyawa awak? Okay tak? Tapi kalau nyawa awak dengan awak tampar orang tu, okey lagi lah. Nyawa dengan pesakit sikit, okey lagi. Nyawa awak dengan curi RM50 dia, okey lagi. Kan, nampak tak? Tapi nyawa dengan nyawa, tak boleh. Awak kena korbankan nyawa. Bunuhlah saya. Saya takkan bunuh orang ni. Nampak? Okey? Kalau yang disuruh bunuh tu non Muslim? Sama. Membunuh apa-apa jiwa pun tak boleh. Iya. Sama. Kalau orang jahat tak pula. Orang jahat kita boleh bunuh je. Tak boleh bunuh apa-apa nyawa pun dalam keadaan yang aman, kecuali kerana hudud, kerana qisas. Kan hudud kalau orang tu sudah kahwin dan dia berzina kan ada kan rejam tu. Kalau qisas itu dia sudah bunuh orang, maka kerajaan akan ambil nyawa dia balik, menyebab kematian dia. Ataupun dalam perang. Ada dan that tak dapat cari sebab. Tak boleh suka-suka bunuh. Tapi kalau undang-undang diberi di tangan manusia 2-3 orang, 5 orang akan bunuh peragut kan. Faham tak? Dia akan pukul peragut sampai mati, betul tak? Padahal kesalahan dia cuma mungkin RM500 dia curi daripada handbag makcik tu. Tapi sebab kita punya marah, lebih daripada Allah punya hukuman,
Mencuri tak sampai bunuh kan. Tapi manusia memang gitulah, manusia memang tak adil. Tapi kalau macam perang itu dia ragu jangan sampai that person Mati. Maknanya kena kisah saja. Kemudian Nyawa dengan nyawa, not by you and I. Pergi Kena keadilan. proper sistem daripada pemerintah. Dan ini yang berlaku kepada perempuan yang kalau ingatlah ada cerita perang Khaybar, Nabi kena racun kan. Tahu tak kisah? Lepas perang Khaybar settle, Nabi berperang dengan orang Yahudi. Dan perang tu perang yang panjang. Dah menang, okay, relax semua kan dekat Khaybar ni. Dan bila orang yang kalah tu dah mula okey lah kan. Dah kalah, tunduk je lah sebab ni semua akan jadi hamba ni. Kemudian dibawakan ke Nabi satu hidangan, Nabi dengan sahabat dia. Dan hidangan dia lah seekor kambing. Dan diberitakan bahawa Nabi suka satu bahagian bahu kambing, tak silap. Dan bahagian depan kambing lah. Okay? Dan perempuan ni, Yahudi ni, sebab dia punya family banyak kena bunuh dalam perang tu, dia sudah marah. Dia letak racun dalam the whole kambing, especially dekat tempat yang Nabi suka. Dia tanya ke orang, Nabi suka makan belah mana? Dia letak racun banyak-banyak. Kemudian sahabat pendekkan cerita, semua makan. Dan Nabi kata, Nabi stop semua sahabat daripada makan tau. Tengah baru nak start ni, Nabi stopkan semua orang. Semua dah letak dalam mulut lah. Satu sahabat dah letak dalam mulut dan telan. Nabi baru nak makan, tapi dah masuk mulut. Nabi kata stop sebab daging ni beritahu aku bahawa dia beracun. Ini mukjizat Nabi lah Stop makan. Tapi satu sahabat sudah telan. Nabi dah mula sakit lah, saya dah ambil sikit. Dan sakit Nabi ni sampai dia wafat lah. Faham tak? Nabi rasa sakit ni di Khaybar ni sampai dia wafat. Dia cerita ke Aisyah lepas tu, sakit tu masih lagi aku rasa sampai sekarang. Nabi panggil perempuan tu, saya pendekkan cerita. Nabi tanya, kenapa kau buat macam ni? Lah, aku racun lah sebab aku tak puas hati. Okay. Nabi lepas saja. Sebab pada Nabi, kau buat kat aku boleh ampunkan. Tak, Nabi dah ampunkan dia, okay lah, go just go lah. Tapi sahabat Nabi ni mati. Sahabat Nabi ni mati. Nabi panggil balik perempuan tu, kisas. Awak sedang menyebabkan kematian orang. Faham tak tadi? Jadi nyawa dengan nyawa. Itu satu contoh. Maknanya Nabi tadi maafkan dia sebelum sahabat mati lah. Yes. Dah sahabat sakit. Kau dengan aku maafkan. Tapi sebab dah mati, I have to kill you. Sebab nyawa dengan nyawa. Okay. So bab memaksa settle Settle bab kena paksa? Alright. Siapa? Okay, dari segi kesalahan, saya kena share juga hadis tentang kesalahan. Okay, pernah tak dengar hadis bahawa apabila satu alim membuat ijtihad, kalau betul dia mendapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Nampak tak? Sebab dia bukan sengaja buat salah. In fact, bila dia cuba, maksud ijtihad ialah berusaha tau. Jihad, from the word jihad lagi sekali. Ijtihad, mujtahid ialah orang yang mencuba sedaya upaya untuk mengeluarkan hukum. Okay? Dia sudah cuba sedaya upaya, in fact dia dapat pahala lagi. Bukan Allah ampunkan saja, dia dapat pahala sebab usaha dia. Walaupun salah. Timbullah tu isu. Maknanya kita boleh ke ikut ijtihad yang salah tu? Sebab kita semua kata, tak apa, saya ikut ulama A. Tapi orang lain kata, yelah ulama A memang cakap something, tapi ijtihad dia kurang tepat. Betul tak? Diorang akan cakap, tak apa kan, ijtihad kurang tepat pun dapat pahala kan. Apa salahnya kami ikut dia? Tak, Nabi tak kata suruh kita ikut. Nabi tengah cerita pasal mereka je dia yang buat ijtihad tu. Nabi tak kata, engkau boleh ikut yang 1 pahala, engkau boleh ikut yang 2 pahala. Tak ada pun. Kita kena tetap ikut yang paling betul. To our knowledge. Boleh faham? Tak apa, tak faham tak? Sebab kita bukan nak belajar fiqh dalam sangat. Tapi kalau misalnya kita ni katalah kita dah pilih yang ini yang betul, tapi di akhirat nanti rupanya tak betul,
Abang tetap tak salah. Ya kan? Agak-agak. Dia silap. Agak-agak. Sebab you sudah Silap. Okey. jadi tak payah takut sangat dengan hidup ni. Rasa betul, buat. Kan? Tak payah Kita kena musik-musik. belajar untuk ilmu, mengetahui baru kita belok ke Yes. depan. Sebab apa yang saya cakap pun bukan semuanya mesti 100% betul. Tapi yang cikgu yang awak ada cuma saya. Contohlah, awak ada masa hanya bila kelas saya. Jadi apa kesalahan saya daripada 100, saya bukan buat 3 kesalahan atau 5 kesalahan. Awak ikut sampai awak tua. No problem, Allah akan ampunkan kita semua. No problem, sebab kita silap. Okey. Ada orang tersilap. Sekarang ni kan banyak pasal tak ada orang kutuk-kutuk orang dalam Facebook semua. Kau bodoh, kau tak pandai, kau tak belajar, kau cikgu kau bodoh. Macam kan? Macam kau ni lah. Teruk dalam Facebook ni teruk. Gaduh kan. Kau grup lain, aku pas, aku amno kan. Macam isu dia ialah apa? Pada pendapat grup A, grup B tak tepat ijtihad dia. Betul tak? Bukan dia nak sembah Tuhan Hindu pun. Betul tak? Isunya semua Muslim, semua solat ni. Kalau tak solat, tak sibuk cakap pasal agama, betul tak? Kan tak sibuk dia nak kena jawab ni. Tak, sebenarnya kan mengikut Imam Nawawi bla bla bla. Oh tak, ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani bla bla bla. Tak gaduh pasal ilmu. Hanya kerana awak ada grup ijtihad awak sendiri dan saya ada grup ijtihad saya sendiri. Saya ikut 2-3 ulama, awak ikut 2-3 ulama. Maka kita gaduh dalam Facebook. Facebook dia tempat gaduh. Jumpa-jumpa tak gaduh pun. Kalau jumpa senyum je. Sebab tu dalam Facebook jangan gaduh. Sebab senang sangat untuk bergaduh. Jangan berbincang dalam Facebook, tak jadi. Sebab tidak ada emosi sangat tau. Jadi kalau awak buat semua huruf besar, orang kata kamu kau ajar kau jerit kat aku. Huruf besar. Sebenarnya awak nak outline. Sebenarnya kadang-kadang itu dia tu pakcik-pakcik keyboard rusak kan. Dia sudah tekan. Ataupun pakcik-pakcik tua sikit tak tahu guna caps lock tau. Kadang kalau semua huruf besar senang sikit dia baca. Sebab itu pakcik nampak dia. Orang tu marah pakcik tu. Wah, ajar terus kan. Lagi satu, apa khabar? Kita berjendil sampai 5 kan. Ini apa marah-marah ni? Apa khabar sudahlah. Sebab bahasa kan. Bahasa SMS tak pandai sangat pakcik ni. Bila nak datang, Ustaz mak sampai 5 kan, marah lah kan. Sebenarnya bila nak datang macam tu je. Tapi sebab dia nak kata aku betul-betul tanya lah. Tanya jadi tanya. So orang gaduh. Okey, nak ceritanya grup ijtihad. Ceritanya apa? Grup ijtihad ni nak kata grup ijtihad lain tu apa? Sembah apa? Masuk agama lain ke? Tak. Dalam satu isu je, tangan dada ke bawah. Oh, mengikut ni, faham tak? Duduk gaduh. Gerak jari ke tak? Gaduh. Oh, inilah masalah sesat apa kan? Ini syrik. Okey. Kita duduk gaduh macam tu kan? Saya bagi satu contoh, satu hadis yang boleh settlekan semua sekali. Bukan 1, 2, mungkin 3. Try 1 dulu. Tahu kenapa diorang gaduh? Sebab diorang menganggap dalam Islam ada satu jawapan saja. So kalau saya tak betul, dia betul. Jadi kalau saya berpendapat macam ni dengan ulama 2-3 orang saya belajar, mesti saya paling betul. Saya betul lah, bukan paling betul. Betul. Dia yes atau no. Dia tak ada grey area. Tapi hakikat dalam dunia ni banyak grey area ke banyak black and white? Grey paling banyak. Cara nak jaga anak ada black and white. Cara mendidik anak memang paling grey sekali. Nak bagi aiskrim berapa kali seminggu kat anak? Ada siapa ulama tulis? Tak, mengikut qat'i ni, Quran Sunnah. Aiskrim sekali je seminggu, ada ke? Tak boleh. Ada bapak bagi 5 kali, dia tak puas hati. Tak elok, nanti kecil manis. Sebab ni doktor. Yang lain tu dia relax psikologis. Apa salahnya? Yalah budak-budak enjoy. Kan? Yang seorang lagi tak kerti benda, bagi 15 kali seminggu. Itu suka hati dia lah. Tak pakai kasut jalan. Awak tak puas hati, dia okey, orang asli lagi tak kisah. Semua hidup juga sampai umur 60-70. Kan? Contoh manusia ni. Jadi manusia menganggap there's only one answer. Okey? Tetapi tahu tak, orang terbaik selepas
selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam umat ni? Agak siapa? Selepas Nabi. Kemudian good. Terbaik selepas Nabi Abu Bakar dan Umar. Patutnya Abu Bakar dan Umar sepakat dalam semua perkara, betul? Sepatutnya. Awak tahu tak surah Al-Hujurat? Apa bunyi dia? Cuba baca. Jangan cakap pasal lelaki tu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan naikkan suara melebihi suara Nabi. Itu merujuk kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Dua-dua tengah tinggi suara. Nabi suruh stop, gaduh. Dah tak dengar dah. Diorang punya suara lagi kuat. Kau memang selalu bantah aku, aku tak puati lah kau. Abu Bakar Umar ni sampai Allah tegur dan recorded for thousands of years. Dah 1000 tahun lebih kan? Allahu Akbar. Patutnya Islam satu jawapan ni kan. Asal Abu Bakar Umar gaduh ni? The best of people after Nabi. Sebab ada pendapat, ada apa? Point of view, betul tak? Saya tengok dari sini nampak macam gajah. Kau tengok dari belakang nampak macam kayu balak. Kan dari tepi nampak telinga aja, betul tak? Belalainya macam ni, betul tak? Kereta cantik kat mana? Kita semua berbeza pendapat. Awak suka tayar, dia suka rim kan? Betul tak? Bukan semua orang suka nasi lemak sini kan? Ada yang kan? Macam-macam spaghetti lah kan? Jadi Abu Bakar dan Umar ada perbezaan. Dan itu bukan sekali saja tau, banyak kali. Dan ada lagi satu, Umar dengan seorang sahabat. Itu gaduh pasal apa? Nabi bagi satu tanah, bagi dua. Kau ambil ni, kau ambil ni. Problem. Tinggal satu batang pokok tamar, pokok kurma, tengah-tengah sepadan. Allah, lain semua ada lah. Mungkin 30-40 ni cantik bagi, tapi satu pokok menyebur kat tengah. Dia nak buat macam mana? Dah simetri je kat situ je kan? Nak buat garis. Dia dispute about that tree. Bukan depan lain tak ada tree, tapi satu lagi ni, apa bunyi aku rasa ni? Ya, bila kita tahu no, it's like, it was like this, should be like this. Gaduh sampai bawa Nabi. Adalah Bukhari, kisah ni. Sahabat dengan sahabat, saya lupa sahabat-sahabat ni. Tak sure. Gaduh pasal apa? Pasal dunia apa tu? Bermakna manusia akan tetap berbeza pendapat. No problem. Faham tak? Jadi faham macam ni, kita akan relax lah. Apa lagi bab fiqah, kan? Betul tak? Ambil semayang kau sikit sangat lain, aku rasa banyak sangat lain. Aku rasa kau membazir, aku rasa kau, faham tak? Relax je. Tapi brother, itu menunjukkan juga tak apalah kita bergaduh-gaduh sebab Umar dengan Abu Bakar bergaduh-gaduh. Yes. Tapi taklah sampai kau kafir, kau fasik, kau munafik. Tapi mana meninggi suara Munafik? Allah tegur. Jangan naikkan suara. Lepas tak buat. Jadi slow. Dan konteks pun kita tahu, itu bukan satu sunnah yang patut diikut. Kan? Okey, satu lagi kisah. Hadis riwayat Bukhari juga. Bahawa tidak apa untuk faham orang lain punya kurang faham. Faham tak? It's okay to don't know. It's okay to make mistake. Allah pun ampunkan orang yang buat kesalahan akidah. Faham tak? Sekarang ni kalau dalam Facebook, saya tahu kan, memang kita tengok banyak bergaduh kan. Oh, beware of that ustaz. Oh, beware of this sheikh kan. Ada kan? Berjaga-jaga, jangan belajar dari Ustaz Rasul Dahari contohlah. Jangan belajar daripada hadis awam kan. Bergaduh. Itu masalah apa? Banyaknya fiqah, siasah kan, politik sikit. Betul tak? Allah ampunkan orang yang ada masalah akidah pun masuk syurga lagi. Bayangkan, masalah akidah. You know who? Was one man zaman Bani Israel. Nabi cerita kat umat dalam hadis riwayat Bukhari. Seorang lelaki, bila nak dekat mati, dia panggil anak-anak lelaki dia. Dia kata, when I die, awak bakar saya punya mayat, abu dia awak teraburkan dekat laut. Dalam tu riwayat kita taburkan dekat laut. Kemudian bila time dibangkitkan nanti tau, betul belum jadi lagi ni, akan dibangkitkan nanti. Bila bangkitkan dia terkejut. Allah akan tanya dia, kenapa kau buat macam tu?
Sebab aku tak mau bangkit, faham tak? Aku tak nak resurrected. Faham tak? Kalau boleh mati, settle. Dah jadi abu kan? Dah. Sebab aku tak nak engkau bangkitkan aku balik untuk tanya soalan ni. Nak tanya soalan apa tau? Nak kira dosa pahala. Betul tak? Allah akan kira kan? Kenapa kau buat macam tu? Kerana aku takut kepada kau, ya Allah. Allah ampunkan dia, masuk jannah. Tapi perasan tak isu dia apa? Dia beriktikad, percaya bahawa Allah tak mampu untuk bangkitkan dia kalau dia sudah jadi abu. Salah ke? Betul tu? Kesalahan tu kecil ke besar? Besar tau. Tapi sebab dia sudah silap faham. Dan dia salah faham, takat tu jadi faham. Aku rasa logik dia. Aku rasa kalau dah hancur tak jadi apa-apa kot. Kalau ada mayat ada tulang mungkin boleh sambung-sambung. Dan apa ni? Pada pendapat dia tak jadi macam tu. Salah. Tak apa, Allah tetap ampunkan dia. Allah buat. Sebab kata dia Allah ampunkan. Selain dia silap, dia seorang yang takut kepada Allah. Kan? Itu yang kan. Maksudnya niat dia masih baik, cuma dia salah faham. Jadi jangan bergaduh sangat. Dan kesimpulannya, cukup kan? So kesimpulannya ialah sikit daripada hadis ni. Bermakna, dah tak? Ummati, Allah Nabi kata kan? Diampunkan, dimaafkan untuk umat aku. 3 perkara ni kan? Apa maksud dia? Maknanya umat dia special. Umat kita ni special, Allah ampunkan semua ni. Rupa-rupanya ada riwayat yang menunjukkan bahawa Bani Israel walaupun tersilap, walaupun terlupa, walaupun tetap dapat dosa. Ada riwayat. Kenapa? Kerana Bani Israel banyak buat salah dengan Allah. Jadi Allah sudah ketatkan lagi dia punya pekah dia. Faham tak? Bani Israel kan? Dia bunuh Nabi lah, itulah dia. Jadi Allah makin ketatkan dia punya. Sampaikan kalau nak tahu syariat dia dengan syariat kita berbeza. Faham tak syariat dengan akidah? Syariat ialah cara pengamalan. Cara amal. Akidah ialah kepercayaan. Kepercayaan kita dengan kepercayaan Yahudi sepatutnya, Bani Israel, sama. Ada di malaikat, ada di hari kiamat, ada takdir, ada Allah, ada Rasul kan? Ada kitab. Sama kan? Rukun iman same. Rukun Islam dia berbeza sikit. Dan syariat dia berbeza, faham tak? Kalau buat salah, lain sikit. Dan antaranya ialah kalau syirik kepada Allah, you tahu apa yang kena kat dia? Dalam surah Al-Baqarah ada kan? Kalau dalam dia, maka bunuhlah diri kamu. Cara dia nak lepaskan dosa syirik, dia mesti bunuh diri sendiri. Itu syariat dia. Dan kita semua faham kan, syariat berbeza ikut Nabi kan? Contohnya syariat Nabi Adam, apa beza yang paling besar dengan kita? Dia boleh kahwin sama-sama adik-beradik tapi bersilang. Bukan kembar dia, tapi orang lain punya kembar. Contohnya kan, sebab Nabi Adam Hawa lahirkan twins all the time. Jadi twinning ni tak boleh kahwin, kena macam tu. Syariat berbeza. Ada soalan? Habis? Kata? Jadi? InsyaAllah kita semua tak adalah kena paksa sampai macam contoh-contoh. Jadi paksa kena bunuh dengan seperti. Tapi dalam cara kerja harian kita, jabat hari-hari, kita ada paksa kita sendiri. Kadang-kadang ada benda yang kita kena paksa tu tak betul. Macam mana tu? Contohnya menghadiri majlis yang ada serve arak kan? Dan biasanya perkara ini berlaku kalau dia orang bisnes ataupun dia askar kan, wajib pergi. Betul kan? Is that a good example lah? Example, but doesn't apply to me. Okay, yes. So kita kena kira tau, betul ke kalau aku tak pergi, aku kena buang kerja ke? Sebab hadir satu majlis, belum lagi minum kan? Faham tak? So kena weigh everything. Dia punya benefit, dia ambil yang kurang mudarat. Hanya orang tu sendiri yang akan tahu. Kita di luar tak boleh nak menghukum dia lah. Betul. Dia sendiri yang kena tahu. Betul. Dan dia Ikut situasi dia. Sebab
akhirnya kita yang akan ditanya, bukan apa pendapat doktor pasal tindakan saya. Why did I do that? Dan sebenarnya kan, bab ini orang kita sangat hebat tau. Semua orang ada pendapat pasal orang lain. Alah, ulama tu mesti makan free lah tu. Mesti duduk pejabat goyang kaki dapat 10,000. We always talk like that. Do you know his situation? Tahu. You tahu tak apa yang dia cakap dengan Sultan? Tahu? Pernah ada rekod? Apa mufti mana-mana cakap dengan Sultan? Tak ada. Tapi senang-senang, itu semua apa? Syaitan bisu. Tahu tak? Alah, ini semua mufti makan free. Kita senang sangat buat kesimpulan. Kita tak tahu apa dia tengah buat. Kan? Example, saya tengah bagi kuliah ni, tapi mungkin ada sister yang masuk ke apa ke yang tak menjaga aurat contohnya. Ataupun ada brother yang tak solat. Ada sister tak solat. Saya mana tahu. Saya cuba ni kan, betul tak? Saya tengah cuba untuk bagi semangat kat semua orang untuk mengamalkan Islam. Can I just check on everyone? Subuh bangun ke tak, ni duha buat ke tak? Tak boleh. So, saya salah ke kalau awak yang buat salah tu? Tak, tapi am I trying? I'm trying. So that's how also mufti, ustaz, ulama, dia trying. Janganlah senang sangat untuk buat kesimpulan atas orang. Sama juga macam sistem ni soalan kan. Kita tengok dia tu, alah, gaji besar, IPF pun banyak. Janganlah buat. Tapi nanti kena buang kerja. Allah dan Rasul lebih tinggi daripada gaji 10,000. Macam tu kan. Awak cakap senang, awak tahu ke anak dia ada berapa, hutang dia berapa, susah dia macam mana kan. Jadi perkara ni ialah antara dua perkara, iaitu mengambil rukhsah ataupun mengambil azimah daripada dia. Setengah orang, dia sanggup tinggal apa-apa pun. Dia sanggup gaduh dengan siapa pun kalau dia rasa dia betul, tindakan dia betul. Jadi kalau bos pun, walaupun bos buat kesalahan yang kecil pun dia sama. Faham? Contohnya, faham tak? Walaupun kesalahan tu okey, boleh dimaafkan oleh orang lain, tapi pada dia no, dia akan sound juga. Abang kata kau ni nak kena buang kerja ke? Kalau buang kerja pun saya sanggup bos. Yang penting bos kena pakai kopiah datang kerja. Sebab dia tu sunnah dia kata, kenapa bos ni disound? Jadi orang ini memang suka ambil azimah yang susah. Tapi Allah akan kira orang tu mengikut individu dia kan. Dia boleh ambil okey, tapi you jangan kutuk saya sebab saya tak kutuk bos. Saya tak buat benda sama. Saya mungkin mengambil rukhsah, iaitu kemudahan. Gitulah. So kerja kita ialah menjaga diri sendiri lah akhirnya, bukan orang lain. Dan ada soalan ni. Okay, dan akhir sekali tema hadis ni ialah memaafkan tak. Sebenarnya kita lah, kalau kita nak Allah maafkan kita kena maafkan orang lain. Especially bila dia buat dalam keadaan silap, lupa ataupun dalam keadaan terpaksa. Itu aslinya. Allahu a'lam. Betul. Kita break selama 2 minit. Apa? Sempat Sempat. Ada satu lagi simpan jawab. Boleh ke? Ada masa lagi? Before maghrib Kita break seminit 2 minit. Dan dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika ia meminta kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis qudsi.
aku masuk hadis kursi, siapa nak tolong? Supaya saya tak payah nak cerita banyak-banyak. Hadis kursi, siapa nak try? Kursi. Firman Allah selain daripada Quran. Macam ni sekali kau pasal. Firman Allah selain daripada Quran. Okey, berapa nama? Aziz. Azim. Ya, Azim, dia yang besar. Tak besar. Berarti Azim kata firman Allah tetapi bukan dari Quran. Dan itu definisi antara yang paling tepat sekali. Kata-kata Allah tetapi tidak direkodkan dalam Quran. So diriwayatkan seperti hadis-hadis yang lain. Ada berapa hadis kursi yang ada dalam yang sahih, yang wujud lebih kurang berapa? 200. Masya Allah. Berada kata dalam dekat 200. Betul. Ada satu buku ni, terbitan Darussalam, dikumpulkan 110 hadis kursi. Dan kalau kita nak check betul-betul apa saja hadis yang ada dan Allah berkata, walaupun soalan Allah tu simple je, kenapa kau buat macam ni? Dalam hadis yang saya sebut tadi pasal Abu tu, kan, the whole story Nabi yang cerita. Kemudian ada satu peringkat, ada tak Allah kata? Ana, jom kita lihat. Dan Allah tanya. Faham tak? Hadis panjang. Seorang tua nak dekat mati, panggil anaknya. Itu Nabi cerita ni. Hadis sahih riwayat Bukhari kan. Dan dibakarlah abu, dan jadi abu. Bila kau bakar, kau letakkan dekat dalam laut. Kemudian bila dia resurrected, Allah bertanya. Okay, itu quotation dari Allah ke tak? Allah yang cakap kan, dialog kan. Okay, bila ada kata Allah saja, hadis tu kita panggil hadis kursi. Walaupun sebenarnya sikit aja kursi ni. Faham tak? Jadi hadis kursi, tapi dalam semua sekali tak lebih daripada 200 lah hadis kursi. Ada tak hadis kursi yang tidak sahih? Ada. Hadis kursi tak bermakna dia mesti sahih. Dia melalui jalan yang sama. Sebab anybody can palsukan hadis, apa-apa hadis pun. Siapa pun boleh datang. Allah berkata elok untuk makan terung. Boleh je. Apa je? Allah berkata apa je? Isi tempat kosong. Okey. Nombor 1, Allah kata siapa yang memusuhilah, saya kurangkan imbuhan yang bermusuh dengan, yang musuhi waliku, maka aku declare perang. Itu ayat pertama. Siapa yang memusuhi waliku, aku declare perang atas dia. Dalam riwayat-riwayat lain, kita dah bacakan ada jalur-jalur lain kan. Ini satu jalur, ada jalur-jalur lain ni. Dalam jalur lain ada yang disebut, dalam ni perkataannya lah memusuhi kan. Ada riwayat lain yang sebutan dia lah menyakiti, sakiti. Ada riwayat lain yang kata yang menghina. Faham tak? Dan riwayat ni semuanya sahih. Bermakna hadis ni kita boleh, sebab tu kadang-kadang ada hadis yang ada kurungan-kurungan. Pasal tak? Kurungan ada pula bracket yang tu pula kan. Sebabkan perkara macam ni lah. Dalam riwayat lain ada kata sakiti, tak sebut siapa yang memusuhi. Ada yang sebut siapa yang menghina. Tapi kalau kita tengok semuanya, dapat tak? Temanya sama kan? Jangan kacau my wali. Betul tak? Sebab kalau kacau, aku melancarkan perang. Aku declare perang, Allah kata atas orang tu. Jom kita discuss. Tak, kita buat point dulu Okay, point nombor 2. Apa dia point nombor 2? Ayat kedua. Siapa nak baca? Boleh tak? Come on. Seorang dah. Tak apa, kita lihat tak ada. Lambat. Dapat masuk dia. Azim nak try? Mulut penuh, bukan roti. Siapa yang tak makan roti? Saya. Okey. Dan point nombor 2. Tidaklah hamba ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya.
hamba pun senantiasa mendekatkan diri kepada Kejap. Tidaklah hamba-Ku dekatkan diri kepada Aku dengan sesuatu yang yang Aku Nabi cintai, sukai lah. Okay. Daripada apa yang Aku wajibkan kepadanya. Okay, stop sana dulu Okay, kemudian Kemudian hamba pun senantiasa mendekatkan diri kepada terus dekat dengan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku menyertainya. Okay, kemudian siapa nak sambung yang seterusnya? Sister nak? Tuan? Yang habis book, I mean the small book. Kenapa dia orang share? Kita ada banyak buku ni. Okay. Jika aku telah mencintai dia, maka aku menjadi pendengarnya. Okay. Boleh saya. Saya ada orang ngilu. Okay, pendengaran. Bila dah cinta, akan jadi pendengarnya. Okay. Pendengarannya Okay. akan menjadi penglihatannya, akan menjadi tangannya, Dengar. akan menjadi kakinya. Dah. Lepas tu ada lagi tak? Apa ni? Habis? Itu yang meminta kepadaku. Ada lagi tu. Apabila dia meminta tu. Pasal apa? Pasti aku memberinya. You don't have that. Ada meminta tu. Okay. Sambung. Jika dia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Kalau minta, Allah beri. Seterusnya, Jika minta perlindungan, aku akan melindungi. Habis. Okey. Hadis ni riwayat Bukhari. Jadi bila dia riwayat Bukhari, kita tak bincang panjang-panjang pasalnya. Sebab nak dekat 1200 tahun ulama dah bincang pasal hadis-hadis dalam Bukhari. Dah settle lah semua masalah. Faham tak? Bukan sebab Imam Bukhari sangat hebat, tak. Tapi dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih sahaja. Dia sangat teliti dalam hadis-hadis yang dia kumpulkan dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab-kitab Imam Bukhari yang lain, Imam Bukhari relax sikit. Tapi dalam kitab dia yang sahih ni, yang kita panggil Al-Bukhari tu, Sahih Bukhari, dia sangat teliti. Imam Bukhari bukan tulis satu buku ni tau, dia ada banyak buku. Jadi dia ada tulis buku Adabul Mufrad, tentang adab-adab. Dalam hadis tu, dalam buku Adabul Mufrad tentang adab, ada hadis-hadis yang dhaif. Faham tak? Tapi dalam buku Sahih Bukhari, no question, dia memang sangat menjaga. Okay. Sebab memang tujuan dia kata aku letakkan yang sahih-sahih. Jadi kalau ditulis riwayat Bukhari, maknanya itu mesti yang sahih. Kalau dia ambil riwayat Bukhari yang dhaif, dia tak akan ambil riwayat Bukhari ke? Bagus, soalan yang baik. Jadi bila ianya riwayat Bukhari, soalan seterusnya lah, dalam bukunya yang mana? By right, is understood. Kalau kata Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, kita bercakap tentang Sahih Bukhari. Tapi ada orang yang salah faham ataupun sengaja main ibu. Dia cakap Bukhari meriwayatkan hadis ni. Betul, tapi dalam buku-bukunya yang lain. Jadi buku yang lain relax sikit dia punya kriteria. So it's not fair to do that. Jadi maknanya kalau tulis riwayat Bukhari, automatik dia daripada Sahih Bukhari. Dan kalau daripada buku yang lain, dia kena nyatakan Betul. buku yang mana. Yes, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Betul. Bukhari boleh banyak lagi buku lain. Okay, so clear. InsyaAllah. Jadi bila cerita pasal Imam Bukhari, kita tak payah cakap banyak. Right. Apa masalah dengan hadis ni? Tak ada masalah kan? Best kan? Kita semua nak jadi wali Allah kan? Okey. Allah kata siapa yang memusuhi, menyakiti atau menghina waliku, maka aku declare perang. Apa maksud wali? Kita kena settle hari ni maksud wali. Lepas ni tak ada tanya soalan dah. Wali, kita faham dah. Cakap wali Allah ni jangan main-main. Biasa dengar tak? Jangan main tu wali Allah. Itu siapa yang diorang akan selalu panggil wali Allah tu? Okey.
Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Contoh, biasanya kalau kita perasan orang yang salah faham tentang agama, dengan kata orang-orang yang gelandangan tu, yang sorang-sorang jalan cakap sorang-sorang kan, jangan kutuk dia sebab mungkin dia wali Allah. Mungkin boleh lah. Kita pun mungkin tak semayang tau. Kat masjid tak jumpa pula Muhammad ni. Memang jangan dia panjang. Tengok panjang sebab dia memang tak fikir pasal diri dia sendiri. Mandi pun tidak. Dan perasan tak kalau ada cerita Melayu kan, kalau orang yang baik tu ialah siapa yang datang pakai jubah putih, janggut sikit, cahaya sikit kan. Kalau dia buat macam mana tak, ada kan cahaya dia lebih sikit. Lepas tu dia akan pegang tongkat dan sebelah tangan dia tasbih. Sambil cakap pun betul, saya juga setuju semua bahawa awak mesti pergi masjid semua. Dia macam boleh selit-selit kat subhanallah dalam cakap dia. Punya walinya dia. Tetapi hari ini kita akan clear bahawa itu semua bukan wali Allah. Wali Allah ialah orang yang tidak dikenali. Nobody can say this is wali Allah, because wali bermaksud the friend of Allah. Wali bermaksud friend dalam hal wali Allah. Macam mana awak boleh kata, you know something, that is the friend of Allah? How do you know? Allah datang dalam mimpi, dia cakap okay. No such thing. Nobody can say this is wali Allah, this is wali Allah, I am wali Allah. No such thing. Zaman-zaman sahabat, zaman Nabi tak sibuk cakap inilah wali Allah. Semua orang berusaha ke arah menjadi wali Allah, the friend of Allah. You see, orang biasa dia jadi hamba Allah. Orang biasa takut dengan dia, takut kan. Kenapa semayang? Takut lah oi. Panas tau, habis neraka. Betul kan? Tapi bila kita up sikit, kita ada unsur ihsan, iaitu kita solat seolah-olah kita melihat Allah di depan kita, kan? Dalam hadis kan, hadis nombor 2 dalam 40 hadis ni, hadis nombor 3 ada iman berdua dengan bertiga so. Okay? Iman, Islam, ihsan kan? Islam, iman, ihsan. Okay? Beza tak dengan orang takut sebab neraka dengan orang yang buat kerana aku rasa Allah di depan aku? Beza kan? Jadi kalau dah sampai tingkat yang macam tu, kita boleh katakan orang macam tu, we don't know who, tapi orang yang sampai tingkat itu sangat dekat dengan definisi wali Allah. Maksudnya hidup dia tu seolah-olah Allah hadir di depan dia. Macam kita semua rasa Allah jauh kan, ramai orang rasa Allah jauh. Semua tu kita buat dosa. Buat dosa tak buat dosa kan? Biasalah nama tak masalah buat dosa. Bukan suruh buat dosa tau. Tapi kalau dah buat, taubat lah. Lepas ni tak ada buat lagi. Tak ada. Tapi wali Allah ni sentiasa rasa bahawa Allah itu present dalam hidup dia. Jadi dia sangat susah untuk buat salah, sangat susah mengumpat, sangat susah untuk tengok benda haram, cakap benda haram, sentuh benda haram kan. Susah kan. Jadi itu martabat yang lain kan. Benda yang kita mampu capai, of course kan, boleh capai. Benda tu boleh dicapai tanpa perlu jadi macam orang tak sihat mental itu berjalan tu. Dan kita semua orang selalu cakap dengan main-main, mungkin dia wali Allah. Faham tak? Wali Allah adalah orang normal. Apa dalil dia? Allah kata apa? Siapa yang memusuhi wali aku, maka aku dikira perang. Wali Allah tengah terangkan ni, wali Allah dia orang macam mana? Hamba aku akan dekatkan diri dengan aku dengan perkara yang aku suka, iaitu apa dia? Perkara yang aku wajibkan atas dia. Perkara wajib tak banyak tau, sikit je. Rukun Islam lah yang wajib, kemudian lah adalah tak suami apa semua kan. Benda wajib, kewajiban. Tak pada ibu apa kewajiban. Kemudian dia terus cuba untuk dekat dengan aku dengan perkara-perkara sunnah, sehingga aku cintai dia. That means I really love him or her. Dan bila aku sudah cinta kepada dia, maka dia akan mendengar dengan pendengaran aku.
Aku akan jadi pendengaran dia dengan apa dia mendengar. Oh, ini macam falsafah sikit. Aku menjadi penglihatan dia dengan apa dia melihat. Dan aku menjadi, Allah kata tak, aku jadi dia. Betul tak menjadi? Dalam translation, aku menjadi. Aku menjadi. Allah kata, aku menjadi penglihatan dia dengan apa dia melihat. Dan tangannya dengan apa yang dia buat. Dan kakinya apa yang dia langkah. Betul tak? Dan apabila dia, orang ni, wali Allah ni, dia meminta, aku akan beri. Apabila dia meminta perlindungan, a'udzubillah kan, kita minta perlindungan daripada fitnah Dajjal, fitnah api neraka, fitnah dunia, fitnah mati tu, kita minta jauhkan kan. Ya Allah, jauhkan aku daripada bala ni kan. Allah akan beri perlindungan. Jadi wali Allah tu yang, betul tak pemikiran kita salah pasal wali Allah selama ni? Ke semua memang dah tahu? Saya seorang tak tahu. Betul tak? Okay, ada siapa nak komen tak pasal wali Allah? Apa yang you faham wali Allah dulu? Dari segi bahasa, tadi doktor kata wali maksud kawan. Bagaimana dengan protector ataupun guardian? Adakah itu antara istilah yang ataupun translation yang tak tepat? Okay. Perkataan wali memang digunakan, memang ada banyak maksud. Bila Allah kata this is my wali, bukan wali nikah. Wali nikah juga perkataan yang sama, which is the protector. Thank you for pointing that out. Padahal saya lupa juga. Wali ada banyak maksud. Antaranya ialah yang menjaga. Antaranya ialah kawan, yang rapat. Sebenarnya konsep dia semua pasal relationship lah. Pasal closeness. Dan wilayah from that same word. Faham tak? Under my jurisdiction. Dan perkataan al-wala, pernah dengar al-wala? Wala kepada pemimpin, wala kepada pemerintah, dan ketaatan, the connection. Dan pernah dengar perkataan maula? Maula maksudnya freed slave. Saya Cik Rizwan pernah jadi slave saya free dia, dan dia akan tetap jadi servant saya, tapi no more slave. It's called Ridwan Maula Jeffrey. Ridwan ialah maula kepada saya. Dia bekas nama. Dia maula. Kalau maulana? Maulana, bagus orang baik. Maulana maksud, jadi maula ada dua maksud tau. From orang besar pun maula kepada dia, orang kecil pun kadang kita panggil maula kepada orang ni. Jadi macam it's a relationship thing lah. Jadi maulana, bila saya macam protect you guys as a ustaz kan, dengan ajaran dan sebagainya, I become your maula. So you kata maulana, that means our maula, our protector. Dan from this word lah orang Afghanistan, bla stan ni dia panggil mullah. Mullah Umar, mullah tu, from this word maula. Good? Yang wali Songo ni, Wali Songo. Wali Songo ialah satu hal dalam Indonesia yang menganggap ada 9. Songo means 9 kan, tahu kan? Tahu kan semua? Bukan saya seorang dia pandai, rupanya ramai pandai. Saya ingat saya dia pandai Jawa. Songo means 9. Kalau 10 ni apa? 10. Okay. So 9, jadi ada 9 wali. Macam-macam lah kan. Sunan itu, Sunan ni kan, Kalijaga apa kan, nama-nama diorang lah. Kemudian ada 9 wali dekat Indonesia lah. It's a group, it's a story, it's a long story. Tapi balik pada soalan kita, boleh tak kita terus cakap ini wali, itu wali? No, yang penting ada orang baik. Wali ke tidak daripada Allah ialah Allah punya jurisdiction. Allah ambil, kadang-kadang ambil orang simple saja sebagai wali. Tak payah nampak macam wali pun, pakai t-shirt dia. You faham tak? Kadang-kadang cakap salah juga, kadang-kadang faham tak? Marah anak juga. Tapi wali ni bukan macam faham tak? Sentiasa dalam keadaan macam semayang. Tak payah. Dia orang biasa, kadang-kadang berperang, kadang gaduh. Sebab apa saya cakap macam ni tau? Kadang gaduh, kadang cakap besar, cakap kasar. Kadang-kadang nak bunuh orang tapi salah. You know why I say this? Agak-agak lah daripada wali yang orang Melayu panggil wali Songo ke wali 10 ke wali 9 ni,
banding dengan Abu Bakar bin Umar, siapa yang lagi layak jadi wali? Abu Bakar Umar. Abu Bakar Umar pernah gaduh tak? Pernah silap? Pernah. Betul tak? Dan dia pernah cakap kasar juga. Pernah cakap kasar sama dia. Engkau ni memang kurang ajar. Kau lah kau pula. Asyik bantah aku je. Abu Bakar Umar yang gaduh. Mau nak pukul kepala orang. Umar ni boleh tahan juga. Tak cakap, memang tahu kan? Tapi itulah dia, kalau nak panggil wali, dia paling layak. Tapi nampak tak betapa normalnya dia hidup? Dia bukan Assalamualaikum. Betul tak yang kita faham? Bukan slow mo punya orang. Relax manusia. Masa zaman Rasulullah, ada tak Rasulullah kata sesiapa wali? Ada tak? Tak pernah. Tak pernah. Ha. Setahu saya, Nabi tak kata ni wali Allah, ni wali Allah, tak ada. Yang sahabat yang doa dia dimakbulkan, yang Umar menunggu-nunggu dia daripada Wais. yang tak dikenali tu Wise. Wais. Uwais Al-Qarni kan? Orang Yaman. Al-Qarni. Al-Qarni. Yang tu bukan wali. Yang mana Rasulullah tak sebut dia sebagai wali tak? Tak, setahu saya. Dia hanya disebut doa dia. Betul. Jadi sebab tu Umar make sure dia doakan aku. Aku minta kau doakan. Clear tak Pak Wali? Bermakna orang yang baik dalam agama itulah wali. Tapi bukan kerja kita untuk tunjuk itu wali, ini wali. Okey, wali dalam hadis ni ada tak cerita bahawa wali itu boleh jalan atas air? Tak ada. Ada tak wali cerita Allah atau Nabi? Ni ada dua perkataan. Allah pun cakap, Nabi Allah sebut, Nabi pun sebutkan. Di banyak hadis qudsi kan. Ada tak sebut dia boleh berlari atas, dia boleh berada dalam dua tempat satu masa? Dia di Pasir Putih Kelantan dan juga Mekah. Oh hebat. Hebat. Kan? Tak ada kisah kan? Nampak? Ada tak sebut bahawa dia boleh jalan tanpa jalan raya? Atau angin je? Tak ada. Apakah semua ini? Benda ni benda special kan? Orang menganggap kalau awak wali, awak ada specialty. Tak semestinya. Kadang-kadang Allah memberi istidraj kepada setengah-setengah orang. Ha? Benda yang mencari adat lah cakap Melayunya. That means against sunnatullah. Faham tak? Pisau patutnya memotong. Tapi ada masa pisau tak boleh potong. 0.001%. Kenapa Allah buat macam tu? Ada beberapa sebab. Antara ni nak selamatkan walinya. Orang ni baik dengan Allah, sangat baik, jaga diri. Tiba-tiba ada penyambung masuk rumah dia, nak tetap dia tak dapat jadi. Penyambung pun pelik tau. Dia lari pun dia cakap, aku tak tahu lah, nak mati mamat ni. Itu karamah. Itu karamah. Itu maknanya Allah selamatkan dia daripada benda yang patutnya mati. Bukan dia boleh saja-saja pergi, Assalamualaikum saya wali ya. Okay, bawa pisau, bawa lah barang, semua try, jom. Kalau ada orang yang macam tu, something is definitely wrong with him. Pasti. Okay. Faham tak? Karamah, kelebihan ni bukan satu benda yang kita boleh pergi dan reproduce. Kan? Bila jadi, bila perlu dia jadi. Alhamdulillah, Allah tolong aku. Dan dia pun sendiri tak pasti dia boleh dapat. Boleh jadi ke tak lepas ni? Tak tahu. Tapi orang yang dapat benda tu, kita boleh kata dia wali. Tak. Sebab ada something called istidraj. Kadang-kadang Sami Hindu, Sami Buddha pun dapat kelebihan ini. Orang yang berkawan dengan jin pun dapat perkara-perkara kebal dan sebagainya. Kita tak boleh senang-senang kata itu wali, itu bukan wali. Bukan kerja kita. Understand? Dan Islam tak sibuk pasal kalau orang tu ada special power, ikutlah dia. Kebanyakan orang Melayu menganggap kalau dia rapat dengan Allah, dia akan dapat special power. Satu kesalahan yang sangat fatal sebenarnya. Sebab apa? Ramai orang yang berkawan dengan jin, dia dapat macam-macam. Faham tak? Kebal dan sebagainya. Tak tidak Anak.
By the way, doa yang dibaca selepas azan tak ada angkat tangan. Bukan semua doa angkat tangan. Sebenarnya banyak doa khusus tidak ada angkat tangan. Doa masuk tandas, keluar tandas, doa jimat, doa pakai baju, doa semua tak ada kaitan dengan. Biasanya doa yang umum saja ada angkat tangan. Itu doa you dengan Allah SWT. Ya Allah, please help me, BSR, KM, gaji naik atau bonus. Soal lepas butuh pun tak ada. Okay, itu saya tak pasti. Saya rasa ada riwayat kata KIB apa? Kita ada dalam 10 minit Boleh follow lagi? Ada semangat sikit ni. Bateri tinggal apa? 20%. So settle tak Pak Wali? Settle, jangan salah faham bahawa kalau special bermakna dia betul. Tak. Tak bermakna ustaz yang tak ada keramat kan, tak special, maka dia tak betul. Tak. Okey, boleh. Sebab Nabi pun berperang sampai patah gigi. Mana special dia? Kadang-kadang Allah bagi, kadang-kadang tak bagi. Okey. Yang kadir apa jalani orang kata wali itu maknanya adakah itu betul atau tidak? Setahu kita dalam kelas ni, setahu kita Nabi tak pernah panggil siapa-siapa pun wali kan. Ini wali Allah. Setahu saya mungkin saya boleh chat dengan Syekh saya kat luar tu. Tak, dia mungkin dia orang yang baik, tapi mungkin orang yang maksud saya dengan dia orang. Jadi yang benar ni tak, kita tidak terimalah gelaran, tapi tidaklah menjalankan. Tak bermakna dia jahat. Satu hari nanti ada orang panggil saya wali, takkan doktor terus nak reject saya. Kau tak maksud saya? Faham tak? Kalau konon ni lah nampak dia janggut panjang kan, mesti wali special. Jadi takkan dia nak reject saya semata-mata kerana gelaran orang lain. Bukan you. Maksudnya orang yang gelar kita salah. Maknanya perlu tak kita kata tak sepatutnya you panggil dia wali. Dia sudah boleh lah kita bagi. Kerja sama kedua. Sebab tak ada siapa pun patut ditakdis. Kata tu ialah kudus dan suci. Awak sucikan manusia. Bila cakap dia wali, maknanya awak dah buat pemutus. Ini ahli syurga tak settle. Sama tak dengan syahid? Kita gelar orang syahid. Betul. Nabi ada tegur, Nabi ada tegur. Dalam Sahih Bukhari ada tajuk, jangan panggil siapa-siapa syahid. Sebab you don't know niat betul dia. Bukan kerja kita nak kata ini sudah settle kan, ini wali, itu tinggi tu, ini wali ini kan. Kita kena kata bila sebut nama manusia biasa, rahimahullah, kalau dah meninggal, semoga Allah apa? Show mercy upon him. Kita masih doa. Orang cakap ada syahid, betul tak? Setahu saya, apa yang saya belajar, that's not itu bukan cara ahli sunnah sebenarnya. Memang orang yang cakap tu sayang kepada orang yang mati tu, tapi, dan saya pun bukan deny bahawa dia syahid, boleh syahid, tapi itu bukan cara kita panggil orang, bukan cara kita panggil orang. You understand Betul. So wali bukan terbang atas angin Betul. Orang yang jadi wali ni dia tahu tu. That's the problem. Nobody will know. Dia sendiri. Yalah. Awak pun tak tahu. Awak cuma berusaha sahaja. Tapi orang masalah pun boleh juga kan? Boleh je. Maknanya kalau kita dapat karamah tadi, contoh dia karamah, kita macam dibantu lah apa, kita tak boleh nak kata kita jadi Allah. Tak boleh. Sebab itu bukan syaitan yang bisikkan pada awak, okey awak dah okey dah ni, awak dah tak payah semangat, dah sampai martabat tinggi. Nampak tak? Ada tak orang-orang yang salah faham bab ni kan? Bagus. Ada sekali tu kan, dekat Batu Cave, satu daripada patung tu, idol tu, dia macam boleh minum susu lah. Letak susu habis. Punyalah. Sebab orang kita ni sangat fokus kepada magic. Dia goyang tau dengan benda. Goyang. Macam mana ni? Patung boleh magic, faham tak? Dia anggap magic means the truth. Kita semua tahu Fir'aun ada ahli sihir dia kan? Ada magic tak? Ada kan? Jadi ada upon the truth. Adakah mereka tu betul? Tak, sihir tu betul. Dia memang ada magic, tapi dia orang salah. Faham tak? Dia orang kufur. Tapi ahli sihir semua masuk Islam tahu kan?
Asyik Fir'aun jangan kutuk kafir-kafir tau. Dia orang masuk Islam tu, dia orang kena bunuh. Bagi sini, Islam is not about magic. Dan kalau kita sedar, Nabi kita lebih banyak mukjizat ke lebih banyak cakap dan ajar? Bukan kan? Masuk Islam kan semua? Masuk Islam kan? Tengok matahari. Macam tu kan Nabi kita? Tak. Banyak ajar. Allah tu satu, tinggalkan idea tak boleh. Kadang-kadang Allah belah, Nabi belah bulan kan? Sekali tu je. Lepas tu kadang-kadang air keluar, kadang-kadang scattered dalam 23 tahun tu. Tapi yang betul ni ialah Quran, Sunnah. Quran Sunnah. Nampak? Ini Quran tu mujizat. Mujizat. Bagi siapa yang baca, faham bahasa Arab. Otherwise dia jadi macam lagu Filipina je. Tak faham apa pun. Betul tak? Mujizat kalau you faham tentang bahasa, kalau you faham bahasa Arab secara dalam, awak kata, dari segi bahasa, Masya Allah, memang hebat. Kalau you faham syair, dia kan cakap susah nak buat syair macam ni, panjang ni, perkataan dia cukup. Faham tak? Syair ni kena cukup kan? Faham kan? Nak buat pantun kan tak boleh suka-suka hati buat panjang kan? Buah cempedak luar pagar, tak boleh luar pagar, kadang-kadang dalam, kadang-kadang luar. Itu ambil dalam, kita kan lari. Nak buat spontan macam tu susah. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang ummi, tak logik untuk buat syair-syair cantik macam ni. Iaitu Al-Quran, sedap. Ada orang cuba buat bunyi ke, bunyi, tapi maksud belau. Kita pun boleh buat pantun macam tu. Kat depan cuma R kan. Dua pagar ambil dalam cuma belokkan kan. Kan. Buruk je lah apa-apa. Ikan masak nasi segar. R kan? R. Lepas tu makanan. Apa lagi lah? Maksudnya R. Jom kita bersukan. Tapi means nothing. Faham tak? You boleh buat bunyi tapi tak ada maksud pula. Tapi ini maksud pun A, bunyi pun A. Bukan senang nak buat. Contoh yang simple lah. Understand? Okay? So mukjizat tu dalam betul-betul. Bukan mukjizat yang kalau Al-Quran tu kita rebus airnya, kalau dia minum kotor lah. Macam holy water kan. Kononnya holy water tu betul lah. Okey, wali Allah ni bukan pasal jalan atas air. Kita semua dah clear. Apa dia? Ciri-ciri dia. Tengok Allah kata apa? Mereka ini ialah orang yang dekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara wajib. Kita ambil solat tadi, dia akan solat 5 waktu. Dia akan jaga. Kemudian dia akan berusaha untuk rapat dengan Allah lagi. Terus dekat dengan amalan sunnah. Dia akan buat qabliyah nafi kan, before and after kan, qabliyah dengan ba'dah. Sampai Allah sayang kepada dia, special. Dan bila Allah sudah sayang kepada dia, the whole life is about Allah. You bayangkan bila Allah kata, you know what, you will listen, I will be your hearing. Saya akan jadi pendengaran awak dengan apa yang awak dengar. Akan jadi penglihatan awak. Bermakna kan Allah is really with us. Sampai sebab tu kita tengok ada orang yang sangat smooth hidup dia. Bukan smooth maknanya dia naik pangkat laju sangat, kaya sangat, bukan itu. Tapi dengan apa saja yang Allah beri pada dia, smooth saja hidup dia. Susah pun smooth. Mulut dia takkan cakap benda salah. Faham tak? Patutnya dia maki hamun lah kalau jam. Biasanya jam, terroblok kan. Kan? Cepat sangat. Tapi wali Allah, we don't know who, kan? Semoga Allah jadikan kita semua wali Allah. Amin. Dia akan bercakap pun dengan bantuan Allah. Faham tak? Dengan Allah sentiasa dengan dia. Berjalan pun dengan Allah bersama dia. It's a special thing lah. It's a special thing. You cuba bayangkan bahawa Allah kata, you will see with my sight, you will hear with my hearing. Dan awak akan jalan dengan jalan aku. Dan dalam riwayat-riwayat lain Allah sebut, aku akan menjadi matanya dengan apa dia melihat. Aku akan menjadi telinganya dengan apa dia mendengar. Dan ada tambahan ni, 1, 2, 3, 4 kan. Ada dalam riwayat lain. Sekarang dah faham kan? Kalau riwayat lain tu dah faham kan? Jalur-jalur lain Dan riwayat lain,
Tambahan pula, aku akan menjadi hatinya dengan apa dia berfikir. Hati dia fikir. Bukan. What's that book? Mana modal dia? Aku hati dan satu lagi perkara. Dan aku menjadi lidahnya dengan apa dia cakap. Itu ada tambahannya. Okay. Jadi apa dan bila kita meminta, Allah akan beri. Dan bila kita minta minum, Allah akan beri. Simple je. Jadi kita boleh faham. Ini menunjukkan kerapatan Allah kepada wali-walinya, iaitu dia punya friends. Okay. Jadi hubungan kita dengan Allah dah tak macam anak murid dengan cikgu disiplin lah. Tapi lebih macam aku nak buat sebab I want to do it. I want to be close to you. Okay. Jadi wali Allah. Dan ada tambahan pula. Sebenarnya kan Imam An-Nawawi, saya akan cerita sikit lagi macam inside story, okay? Kita dengar betul lah. Ini rahsia lah. Dalam hal sifat-sifat Allah, lihat, dalam hal sifat Allah, ulama berbeza pendapat. Ada ulama bila dalam Quran atau Sunnah disebut tangan Allah, mata Allah, kaki Allah. Ingat tak kita sebut kaki Allah dalam neraka, dia letak dalam neraka supaya neraka tu pun cukup tu nak penuh kan, sampai dia macam tu neraka, sebab Allah tak suka dengan dia punya minta masuk. Dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang macam makhluk. Ada satu golongan ulama tak selesa dengan perkataan ini. Jadi dia mentakwil ayat-ayat. Jadi kata bila Allah kata tangannya, maksudnya kekuasaan Allah. Matanya bermaksud pengawasan Allah. Jangan kata mata, nanti kita bening, alamak Allah macam aku ke? Ulama yang tak selesa. Ada ulama yang sangat cool. Dia kata bila Allah kata mata lah. Macam mata aku ke? Tak, sebab walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa dengan dia. Kan? Laisa kamitslihi syai'. Tak ada apa pun yang sama dengan dia. So ulama Imam An-Nawawi termasuk golongan yang pertama tu, tak selesa dengan hal-hal yang sifat-sifat Allah. Yes, yang menyerupai makhluk. Dia kata kalau disamakan Allah dengan makhluk, is a big issue, akidah. Right? Sebab itu dia omit satu lagi bahagian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ni. Sebenarnya hadis tu tak berhenti kat sini. Just one more portion, nombor 7. Saya akan bacakan. Dan Imam Nawawi bukan tersilap omit ni. Kita rasa logiknya dia sengaja omit sebab tak selesa. Sebab dia riwayatkan hadis ni dalam dua tempat. Dalam hadis 40, dan satu lagi kitab dia Riyadhus Salihin. Tahu tak Riyadhus Salihin? Juga meriwayatkan hadis ni. Dan dia omit bahagian hujung. Padahal dalam Bukhari, faham tak? Dia ambil hadis ni daripada Sahih Bukhari. Bukhari sebut sampai habis lah. Itu kitab source kan, kitab induk. Dia tak, dia omit. Dan saya akan bacakan dan kita akan tahu kenapa dia sikit problem nak sebut. Dan ini pun tak ada kan? Sebab matan asal pun tak ada. Bunyi dia lah, Allah kata, dan aku tak pernah ragu. Allah kata, tambahannya, dan Allah kata, tambahan, aku tak pernah ragu untuk buat apa yang aku nak buat, kecuali keraguan ataupun agak-agak. Faham tak agak? Macam nak buat tapi macam tak nak buat. Hesitation, that's the word. Okay? Aku tak pernah hesitate dalam buat apa-apa, kecuali hesitation aku untuk mencabut nyawa hamba aku, kerana aku tahu dia benci dengan mati. Siapa yang suka mati? Kita semua takut mati, sebab mati itu sakit. Sebab kita tak boleh mati
secara relax kan. Susah tau untuk mati dalam keadaan tak sakit langsung. Nabi Muhammad pun mati dalam keadaan sakit. Physically, he looks so calm. We don't know what's happening inside. Maknanya kalau orang mati dalam hidup pun dia biasa mesti akan merasakan. Wallahualam. Sebab Nabi sebut innal mauta sakarat. Sesungguhnya mati itu memang susah. Sebab Nabi bila dekat mati tu, dekat Aisyah tu, Nabi minta air. Dia ambil air, dia sapu muka dia, berpeluh-peluh dia. Sebab Nabi pun sakit waktu mati. Bayangkan, Allah punya wali confirm lah tu. Allah punya kan, Nabi tu pun rasa sakit. Dan Nabi kata memang sesungguhnya mati tu memang sakit, memang susah. Jadi Allah ni sebab dah jadi wali dia, betul tak? Dia baik dalam dunia, dia jaga diri dia, dia ikut cakap aku macam-macam ni. Tapi untuk melayakkan Syekh ni, Brother Ridwan contohnya, nak masuk ke syurga, dia mesti lalui satu peringkat, iaitu mati. Dan dia sangat sakit, mesti sakit punya dia. Manusia mati bukan dengan cara mengejutkan. Kamu tahu je besok Jeffrey mati, tak macam tu kan. At least ada accident, ada cancer, betul tak? Kerja manis yang teruk sampai stroke, ke jantung kan. Nampak tak tu semua siksaan? Kena ada sebab kan mati. Jadi campur semua sekali. Ulama berpendapat bahawa sebab itu Allah guna perkataan hesitation. Nak buat macam tak nak buat. Sebab buat kena buat, itu janji dia, semua mesti mati. Tapi sebab kau wali aku seolah macam aku fikir sikit. You faham tak? Nak menunjukkan sebenarnya bukan pasal Allah punya keraguan, tapi betapa Allah sayang kepada wali dia, sampai nak cabut nyawa yang dijanji semua orang dapat pun seolah ada keraguan. Dan kita dah nampak kan kenapa Imam Nawawi komit benda ni kan? Sebab takkanlah Allah ragu. Faham tak? Nampak tak? Sifat Allah ni, takkanlah Allah ragu-ragu. Kata yang digunakan hadis taraddud. Taraddud macam taraddud ni, gibani, tak pasti. Okey. Matan Arab dia. Yang bukan Arab, sorry. Yang kata Rabbul Tujuh. Okay. Dia banyak macam negatif lah. Dia macam pasif-pasif. Saya nak simpelkan. Dan aku tak pernah ragu untuk buat apa yang aku buat. Allah memang buat kan, kun fayakun. Kecuali ragunya aku apabila mengambil nyawa hamba aku, kerana aku tahu dia membenci. Kita boleh ambil as literally and or metaphorically. How you want to say lah. Macam we can take this as bukan literal pun boleh juga kan. Macam Allah tak ragu sebenarnya, tapi seorang tunjukkan yang aku sayang lah. Betul. Apa dalam segi mesti Of course, macam ni. Ini Allah sebut tentang dia punya macam sifat kan. Boleh tak kita bagi nama kepada Allah, Allah itu maha ragu. Kan? Nampak tak? Bermakna ada masa Allah macam tu, tak bermakna itulah Allah. Cuma Allah menggunakan perkataan sesuai untuk kita faham tu je. Macam Allah aku sakit tu. Yes. Bila aku sakit, kenapa kau tak datang tengok? Bila pula? Kan hamba aku sakit, kenapa kau tak datang melawat? Jadi kita kena lawat orang sakit, dan kena bagi orang makan, kena bagi orang minum. Allah kata aku lapar, kenapa tak bagi aku makan? Macam mana kau lapar ya Allah? Bukan ke hamba aku tak makan, kau tak bagi, kenapa kau tak bagi aku makan? Ada hadis qudsi macam tu. Hadis sahih. Clear tak? So kita dah dapat insight story sikit. Kita tahu Imam Nawawi orang yang sedikit tak selesa dalam bab sifat-sifat Allah yang macam tu. Yes. Tak apa tu macam tu. Ha? Betul dia sebenarnya omit pada boleh ke dia? Pada pendapat dia, lebih baik omit daripada tunjuk semua orang. Sebab hadis ni akan ramai orang guna. Betul. Dan orang akan macam ni berarti. Sebab kan sebenarnya kan sebenar-benarnya banyak sangat hadis yang kalau awak baca macam ni, ada ke? Banyak. Kalau metodologi awak daripada awal salah, dia boleh disalahgunakan. Faham? Awak tak faham the whole issue about Allah and Rasul, awak akan cepat terbesong. Sebab tu ada ulama yang kind of simpan hadis. Tak payahlah, orang-orang biasa tak payah dengar lah. Kami bincang dekat area di kalangan mufti-mufti sudah. Kalau release hadis ni kat orang lain, nanti dia akan jadi macam kacau. Faham kan? Okay, yes. Yang riwayat lain yang ada berupa mata, telinga, hati itu pun
yang ragu-ragu juga. Bukan. Yang ragu-ragu ni bukan riwayat lain, riwayat Bukhari. Hadis ini lengkapnya ada pasal ragu. Secara lengkap ialah hadis ragu, bukan riwayat lain tau. Tidak ada satu riwayat pun yang berhenti setakat ni. Memang ragu tu memang nombor 7 tu memang ada. Tapi Imam Nawawi tak selesa, dia fikir itu yang dipercayai lah. Nawawi tak selesa. Okey. Sifat maha Allah SWT arahkan. Dalam 99 sifat Allah tu apa sifat Allah maha pemarah? Apa dia punya? Adalah yang maha membalas dendam dia. Tapi memang dia macam Ada maha balas. balas tu lah. Memberi tu dan semua tak benar. Soalan lain. Okey tak, hari ni dapat sikit apa yang dapat sikit tahu dah wali bukan terbang semua. Alhamdulillah. So wali manusia biasa kita tak dapat kenal pasti. Can be you and me. How do you not declare war against someone who you not know so? Allah yang declare war terhadap orang tu. So if you see a good person who try his best to do all yang Allah fardukan, good person, then try his best to do what he can for his sunnah prayer and all those things, sunnah jagalah sepanjang anggur sikit, macam tu lah. Nak cuba maka jangan lawan orang. Dan satu contoh lah, saya kena cakap juga contoh ni. Suami isteri gaduh lah. Suami isteri gaduh. Contoh ni bukan direct related lah, tapi it's a story in Suhaib Web punya web. Suhaib Web punya web saya. Mungkin ada yang pernah baca. Suami isteri gaduh. Ini yang ceritanya isteri lah. Lepas isteri dia sound suami dia, ini macam baru kahwin kan, dia tak tahu lagi, tak selasi lagi kot. Dia sound suami dia diam je. Saya pendekkan cerita. Dia macam nak gaduh lah ni, isteri nak gaduh lah ni. Something was wrong lah kot. Tak puas hati. Sound kau ni tak patut buat macam ni. Lelaki dia diam je. Dah habis dia cakap, lelaki dia bangun, ambil air semayang dan semayang 2 rakaat sunat. Dia tahu apa isteri dia kata? Mula-mula aku ingat nak perang dengan dia, tapi macam mana aku nak perang dengan orang yang belakangnya ada Allah? Dia faham tak? Maknanya lelaki ni tahu dia cakap apa pun tak guna. Orang tengah marah. Faham tak? So let me just ask Allah for help. Ya Allah, please help me. Aku dalam situasi yang susah. Dia nampak tak? So jangan perang dengan wali Allah ni. Saya tak kata suami ni wali Allah. Umpamanya macam tu, you nak perang sangat suami you, tapi tahu suami you baik. Faham tak? Jaga diri dia dan sebagainya. Dan dia manusia biasa. Cinta sudah. Faham tak? Simple. Dan begitu juga suami kepada isteri. Masak mungkin tak sedap, tapi dia menjaga diri dia. Aurat dia jaga, betul tak? Dan segalanya. So, faham tak? Takut kita jatuh dalam perangkap ni, bahawa kita memusuhi wali Allah, menyakiti wali Allah, ataupun menghina wali Allah. Jaga mulut. Jadi dalam perang dalam Facebook ke apa, ingat orang tu mungkin orang yang baik, semayang dan sebagainya. Dia silap dalam satu bab fiqah. Jangan bodohkan dia. Ada daripada kita, saya kena cakap sebenarnya, tak tipu saya, sebenarnya saya semua tipu. Ada orang ni, sebab ustaz tu bukan golongan dia. Okay? Ustaz tu bukan golongan dia, dia cari salah ustaz. Cari kelemahan dia, dia dapat. Rupanya ustaz tu tak belajar tinggi sangat pun. Bahasa Arab dia goyang sikit. Contoh, dia sebarkan semua kesilapan bahasa Arab ustaz ni, dan dia buktikan dengan sebetul-betulnya. Memang betul pun, ustaz tu bahasa Arab dia tak power sangat lah. Taraf-taraf saya je lah bahasa Arab saya, simple je bahasa Arab saya. Faham tak? Dia kata, alah ustaz ni, hari tu Syekh dari Madinah datang, tak dapat cakap pun dengan ustaz tu, kena converse. Kemudian dia melakukan kesalahan tata bahasa. Ni dia contohnya, A, B, C dalam bukunya. Dan dalam kuliahnya, buat pula cut paste. Dia sebut tu silap, faham tak? Macam contohnya, selepas min, biasanya huruf di bawah kan? Billahi. Ustaz tu mungkin sebut billaha ke billahu ke, habis. Dia tengok silap. Dia tidak faham harful jar. Ada benda dalam bahasa Arab. Dia faham tak? Dia cari salah macam tu. Mungkin tak ustaz ni sebenarnya ada apa? Dia semua silap tu kemanusiaan kan. Dia cuba sedaya upaya untuk rapat dengan Allah. Awak cari-cari salah dia. Awak hentam dia, awak hina dia, awak sakitkan dia. Jadi kita kena stop waktu macam tu. Okay. Kalau sahabat berpegang pada hadis ini, kenapa selepas
sahabat ni berperang dengan sahabat ni, mereka lagi sahabat, lagi ada ciri-ciri semua. Itulah dia zaman tu dinamakan apa? Zaman fitnah. Dan banyak ulama bila tanya soalan ni kan, dia cakap jangan cakap saja. Sedih. Sedih sebab apa tau? Orang baik lawan orang baik sebab salah faham. Dan sebenarnya isunya salah faham. Kembali sikit. Jadi kita mengambil pengajaran daripada itu. Betul. Okey, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.